Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Rosita binti Slamet, lecturer kepada Water Supply and Waste Engineering DCC 40152. Hari ini saya Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Nasri, nombor metrik 19 DKA 19F1139, ingin membicarakan tentang kajian kes study 1. Okey, so untuk kajian kes kali ini saya membuat kajian ataupun tentang sungai. Okay. So pengenalan, sungai merupakan sumber air semula jadi yang sangat penting kepada manusia dan seluruh kehidupan. Melalui sungai manusia dapat minum, mandi dan mencuci pakaian. Selain itu, sungai juga menjadi lokasi yang menarik untuk kunjungan pelancong. Oleh demikian, sungai wajar dijaga agar kebersihannya akan terus terpelihara. So kita tengok dekat pengenalan ni, sebelum kita buat kajian so kita kena kenal lah sungai ni apa. Okay. Dalam konteks ni, sungai ni juga merupakan sumber air yang penting, yang patut kita jaga ekosistem kehidupan manusia supaya masyarakat yang tinggal di pedalaman seperti kampung ataupun yang tinggal di kawasan yang ada sungai dapat menikmati sumber air tersebut. Okey, lokasi kejadian air sungai daripada saya iaitu terletak di lembangan Sungai Ibai di Kuala Terengganu. Okey, tengok dekat slide ni. Ni adalah dia punya gambar dia. Okey, dia terletak dekat Masjid Tengku Tengah Zahra, iaitu masjid yang terulung di Malaysia. Okay. Ataupun dikenali sebagai Masjid Terapung. Okey, masalah dan puncak dekat daripada kajian saya dekat Sungai Ibai ni, keputusan kajian menunjukkan terdapatnya peningkatan amonia. Okay. Punca pertamanya, amonia dekat Sungai Ibai ni, dia bila kita buat kajian dekat setiap stesen, dia macam dia menyusut dan naik. Okay. Daripada stesen di hulu sungai, lembangan sungai hingga ke stesen di pertengahan lembangan sungai, dan nilai ini kemudiannya menyusut. Okay. Kepekatan ni dia menyusut sebelum ataupun pertengahan tu dia okey. Lepas tu bila dia dah sampai kemudian tu dia menyusut. Sungai Ibai jelas menunjukkan bahawa bahan pencemar yang terdapat di sungai ini di kawasan luar bandar adalah terdiri daripada sisa kubahan, asid dan amonia. Seterusnya, besar kemungkinan penggunaan baja adalah sedikit kerana aktiviti pertanian yang dijalankan adalah dalam skala yang kecil. Kepekatan amonia yang tinggi di beberapa stesen di pertengahan dan hilir lembangan sungai mungkin berasal daripada sisa kumbahan domestik ataupun daripada penempatan penduduk yang berhampiran. Selain itu, punca yang lain dekat kawasan Sungai Ibai ni juga mempunyai kepadatan penduduk yang ramai. Okay. Berbanding yang dengan kawasan hulu lembangan. Okay. Fenomena tingginya kepekatan amonia hasil daripada kumbahan domestik. Okay, diperhatikan dalam kawasan kajian yang lain. Maksudnya kepekatan amonia ni dia hasil daripada hasil kumbahan domestik, iaitu daripada kilang-kilang industri semua tu, sebab pertanian dekat kawasan Sungai Ibai ni agak kecil. Okay. Punca pencemaran berlaku di sepanjang sungai adalah disebabkan terdapatnya kepelbagaian aktiviti manusia seperti perikanan, perindustrian, pertanian, pembinaan dan pembuangan sampah. Okay, ini data daripada kajian. Keputusan kajian mendapati kepekatan DO adalah tinggi di kawasan hulu lembangan Sungai Ibai jika dibandingkan dengan stesen lain yang terletak di hilir sungai. Perbandingan antara stesen menunjukkan stesen S3, okey, kita tengok dekat jadual ni, mencatatkan kepekatan DO yang paling rendah. Okey, kepekatan DO yang rendah di stesen tersebut adalah disebabkan kedudukan stesen itu yang terletak di kawasan perbandaran. Nilai pH yang rendah ini berkorelasi pula dengan kepekatan DO yang rendah dan nilai BOD dan COD yang tinggi pada stesen yang sama. Okay. Maksudnya nilai DO
yang rendah ni, dan dia juga pengaruh dengan nilai BOD dan COD yang tinggi pada stesen yang sama. Cuma nilai beza. Okay. Yang sama, dia pun mencadangkan bahawa penguraian bahan-bahan organik yang terdapat dalam air merupakan faktor utama yang menyumbang kepada pengurangan nilai pH. So, pengurangan nilai pH dia terjadi sebab ada penguraian bahan-bahan organik yang penting dalam pH tu jadi kurang. Cara menangani masalah di sungai ni daripada semua hasil kajian, okay. Dalam hal ini perancangan dalam pembangunan perlu melihat kepada setiap aspek alam sekitar secara teliti supaya pembangunan yang pada mulanya untuk meningkatkan taraf hidup tidak menjadikan kualiti hidup manusia di dalam habitatnya. Pengawalan guna tanah dan pengawalan punca pencemaran oleh pihak berkuasa tempatan. Perancangan guna tanah oleh pihak berkuasa tempatan penting, okay, dalam mengawal pencemaran air melalui perancangan yang teliti dan pengumpulan undang-undang kecil berkaitan. Selain itu, pihak berkuasa tempatan perlu mewujudkan sistem rawatan kumpulan terpusat, sistem pelupusan sisa pekerja dan sistem pengiraan yang baik dan cekap. Unsur-unsur industri harus diletakkan jauh sumber air agar influen industri berkenaan tidak memasuki sistem sungai. Maksudnya, industri ni yang ataupun yang rapat sumber ini perlulah jauh supaya dia tak mengefek air, kualiti air tersebut. Aktiviti bandaran seperti penempatan penduduk yang ramai di sini juga terdapatnya bengkel yang memiliki kereta dan kilang kecil seperti kilang batu bata juga dipercayai telah mengalirkan sisa-sisa kumbahannya terus ke sungai yang berhampiran. Ini boleh menyebabkan kualiti air sungai ni kurang lah. So, sisa kumbahan ini mengandungi bahan organik yang tinggi. Untuk selesaikan masalah ni, ia memerlukan aktiviti organisme untuk menguraikannya. Nilai kualiti air ataupun IKA. Untuk kualiti air berdasarkan Indeks Kualiti Air Jabatan Alam Sekitar IKA telah dilakukan di lembaga Sungai Ibai, Terengganu. Pensampelan telah berlaku sebanyak 4 kali di 6 stesen pensampelan. Parameter-parameter yang diukur ialah pH, oksigen, telarut, permintaan oksigen biokimia, permintaan oksigen kimia, jumlah pekerja terampai dan amonia. Keputusan daripada kajian mendapati purata nilai IKA di setiap stesen pensampelan berjumlah antara 65.0 hingga 85.4%. Dengan stesen yang terletak di hulu lubangan sungai menunjukkan kualiti airnya sangat ataupun lebih baik berbanding di hilir. Secara keseluruhannya nilai IKA ni di Sungai Ibai ialah 74.4%, iaitu di mana ialah merupakan status sedikit tercemar. Okey. Secara keseluruhannya alam sekitar perlu dijaga memandangkan ia sebahagian daripada ekosistem kehidupan manusia yang membawa makna kemusnahan alam sekitar, membawa erti kehancuran hidup manusia itu sendiri. Okay. Jika ekosistem kita ni tak terjaga, kita abaikan, maknanya kualiti kehidupan manusia ni akan terjejas dari segi kualiti air dan sebagainya. Pihak yang bertanggungjawab seharusnya peka dengan masalah ini yang dialami supaya tindakan sepatutnya boleh dilaksanakan. Oleh demikian, pihak kuasa ni perlu ambil tindakan kepada pesalah ataupun kilang-kilang yang membuang sisa-sisa yang tak sepatutnya ke dalam sungai ni supaya dapat membendung masalah kualiti air ni daripada berpanjangan sehingga menjejaskan kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.